Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Veli dan rakan-rakan. Kami dari Kumpulan 2 akan menerangkan analisis prinsip cukai yang cekap di Amerika Syarikat. Bahagian pertama adalah definisi percukaian. Percukaian adalah berkaitan dengan pungutan wajib ke atas individu atau entiti yang dilaksanakan oleh kerajaan. Hampir setiap negara di dunia mengenakan cukai ke atas penduduknya dengan tujuan untuk meningkatkan perbelanjaan kerajaan. Istilah percukaian dapat diaplikasikan kepada semua jenis pungutan sukarela, iaitu dari pendapatan hingga keuntungan. Hasil cukai yang diperoleh akan digunakan untuk membiayai sektor-sektor tertentu seperti pendidikan, kesihatan, kemudahan awam dan sebagainya. Berikut merupakan tujuan percukaian. Pertama, sebagai penjana kepada pendapatan negara. Kedua, untuk mengagalkan semula ketidakseimbangan pendapatan dalam kalangan rakyat. Ketiga, sebagai alat kawalan kerajaan dalam usaha untuk menstabilkan ekonomi negara. Dan yang terakhir, kawalan terhadap penjualan barang dan perkhidmatan. Klasifikasi cukai dapat dibahagikan kepada 3 bahagian iaitu kaedah pembayaran cukai, asas cukai dan struktur kadar cukai. Pertama adalah kaedah pembayaran cukai. Kaedah ini terbagi kepada 2 iaitu cukai langsung dan cukai tidak langsung. Cukai langsung merupakan cukai yang dikutip secara terus daripada individu atau entiti melalui pendapatan, hasil dan keuntungan. Sebagai contoh, cukai yang dikutip secara langsung adalah cukai pendapatan. Kaedah pembayaran cukai yang lain melalui pengenaan cukai terhadap pengeluaran perkhidmatan dan barangan. Ia dikenali sebagai cukai tidak langsung. Cukai ini terdiri daripada cukai jualan, cukai perkhidmatan dan duty excise. Asas cukai memainkan peranan dominan sebagai sumber maklumat yang penting bagi kerajaan dalam usaha mengukur jumlah hasil negara yang diterbitkan dari sistem percukaian. Jadi, asas cukai boleh dikatakan sebagai perkara apa yang ditumpukan dalam pengenaan sesuatu cukai. Secara umumnya, ia terbahagi kepada 5 komponen. Pertama, urus niaga. Ia dikenakan ke atas urus niaga jual beli, ekspor dan import. Kedua, pendapatan. Pendapatan pula adalah hasil yang diperoleh daripada individu atau firma yang akan diambil kira untuk menentukan jumlah nilai yang diterima oleh pihak kerajaan. Sebagai contoh, cukai pendapatan akan dikenakan kepada mereka yang mempunyai pendapatan melebihi kadar yang minimum. Ketiga adalah perbelanjaan. Tujuan asas ini dibentuk adalah untuk mendenda pengguna yang berbelanja secara keterlaluan. Di samping itu, menggalakkan pengguna untuk menabung. Keempat adalah nilai bersih stok terkumpul seseorang, sama ada ia dalam bentuk simpanan ataupun pelaburan. Yang terakhir adalah penggunaan. Ia dikenakan ke atas barangan ataupun perkhidmatan apabila ia dijual. Seterusnya adalah struktur kadar cukai. Struktur kadar cukai yang pertama adalah kadar progresif, di mana ia berlaku apabila asas cukai meningkat dan kadar cukai juga turut meningkat. Struktur kadar cukai ini sesuai dan selalu digunakan dalam mengira pendapatan individu. Hal ini kerana pendapatan individu sering mengalami perubahan di mana ia selalu meningkat dari semasa ke semasa. Struktur kadar cukai yang kedua adalah kadar cukai regresif. Kadar cukai ini bertujuan untuk mengurangkan kesan negatif terhadap individu yang berusaha untuk mengumpulkan kekayaan dan keuntungan. Struktur kadar cukai yang terakhir adalah proporsional. Kadar cukai ini bersifat malar atau serupa walaupun terdapat penambahan pada asas cukai. Secara relatifnya, pengenaan cukai seperti duty stamp, duty excise, GST atau SST adalah merupakan contoh bagi cukai yang berunsurkan kadar yang tetap. Sistem percukaian mesti diukur akan keberkesanannya agar sistem tersebut dapat memberi manfaat yang menyeluruh terhadap negara dan juga rakyat. Dalam konteks ini, sistem percukaian yang sedia ada perlu dianalisis oleh kerajaan bagi memastikan ia dapat membantu ke arah pembangunan negara dan juga sosial. Terdapat 3 aspek dalam menentukan keberkesanan sesuatu sistem percukaian di sebuah negara iaitu prinsip equity, kecekapan ekonomi dan juga keberkesanan agensi pentadbiran. Pertama adalah equity. Equity merupakan prinsip asas yang penting bagi setiap ahli masyarakat. Equity juga merupakan satu prinsip dalam sistem ekonomi di mana cukai yang dikenakan haruslah bersifat adil dan juga saksama kepada rakyat. Dalam konteks ini terdapat 2 equity iaitu equity menegak dan juga equity mendata di mana kedua-duanya bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan dalam sistem cukai yang diterima oleh masyarakat. Equity menegak menjelaskan bagaimana cukai mempengaruhi keluarga yang berbeza tahap pendapatan yang bawah sehingga ke atas iaitu dari miskin hingga kaya. Ia juga sinonim dengan struktur percukaian progresif di mana cukai progresif yang memberi kesan terutamanya kepada individu dan juga peniaga yang berpendapatan tinggi dan kadar yang dikenakan melalui pendapatan dan keuntungan individu tersebut.
Oleh itu, ekuiti menegak ini akan memberi kelebihan kepada golongan yang berpendapatan rendah dan juga sederhana untuk membayar cukai dengan kadar yang lebih rendah. Ekuiti mendata pula adalah ukuran sama ada pembayar cukai yang berada di dalam tahap keupayaan pendapatan yang sama dikenakan kadar cukai yang sama. Dalam erti kata lain, ekuiti ini mensyaratkan jika terdapat dua orang individu yang mempunyai pendapatan yang sama, maka mereka perlu membayar cukai dalam kadar yang sama. Oleh itu, ekuiti mendata menerangkan bahawa setiap orang perlu diperlakukan adil dengan dalam mengenakan cukai yang sama terhadap pembayaran cukai yang berada dalam pendapatan yang sama. Seterusnya, kecakapan ekonomi. Ia menerangkan bahawa hasil cukai adalah merupakan salah satu penyumbang utama terhadap penjanaan pendapatan negara. Perbelanjaan kerajaan juga banyak bergantung kepada hasil cukai yang berjaya dikutip dari pelbagai sektor yang menjalankan aktiviti ekonomi dalam negara. Kecakapan ekonomi juga menggambarkan kelebihan yang diberikan oleh kerajaan untuk meningkatkan kemampanan ekonomi melalui sistem cukai dan subsidi yang diberikan oleh pihak kerajaan dan bagaimana ia digunakan untuk diberikan manfaat kepada rakyat. Terakhir adalah keberkesanan pentadbiran cukai di mana ia merupakan aktiviti yang dipertanggungjawabkan oleh pentadbiran awam dan ia harus dilaksanakan dengan cekap dan berkesan. Hal ini kerana pentadbiran cukai yang berkesan juga penting bagi membentuk satu sistem cukai yang berkesan. Tambah pula, tanggungjawab dalam pengutipan hasil cukai tersebut merupakan tanggungjawab pentadbiran awam supaya keberkesanan pentadbiran cukai dapat ditingkatkan lagi. Contohnya seperti Lembaga Hasil Dalam Negeri, LHDN memainkan peranan penting dalam pengutipan cukai dengan cara yang efisien. Oleh itu, keberkesanan pentadbiran cukai adalah penting kerana ia dapat membantu melincirkan proses pemungutan cukai dalam negara sekaligus membantu menyumbangkan kepada peningkatan dalam negara. Seterusnya, definisi cukai pendapatan. Menurut FBS 2016, cukai pendapatan ialah bayaran tahunan yang dikenakan terhadap pendapatan individu, isi rumah pergabungan dan perniagaan persendirian. Untuk pengetahuan, cukai ini menggunakan sistem percukaian progresif di mana golongan yang mempunyai pendapatan tinggi dikenakan kadar cukai yang lebih tinggi, manakala golongan yang mempunyai pendapatan rendah pula dikenakan cukai yang lebih rendah. Okey, seterusnya tujuan cukai pendapatan individu. Seperti sedia maklum, cukai pendapatan individu adalah salah satu sumber utama bagi setiap negara dan secara tidak langsung dapat mengurangkan ketidaksamaan jurang agihan pendapatan dalam negara. Tujuan cukai ini dilaksanakan adalah untuk membiayai projek-projek pembangunan seperti sekolah, klinik, hospital dan sebagainya. Hal ini secara tidak langsung dapat memberi manfaat kepada rakyat. Terdapat 3 klasifikasi cukai pendapatan individu di Amerika Syarikat. Yang pertama ialah teknik cukai, kedua asas cukai dan yang ketiga struktur kadar cukai. Klasifikasi cukai pendapatan individu yang pertama ialah teknik cukai. Terdapat 2 jenis teknik cukai yang dilaksanakan di Amerika Syarikat iaitu cukai langsung dan cukai tidak langsung. Untuk makluman, cukai langsung adalah cukai yang dikenakan ke atas individu dan syarikat. Cukai langsung dikenakan berdasarkan kemampuan individu untuk membayar prinsip cukai. Selain itu, cukai langsung boleh dipindah milik kepada orang atau organisasi. Selain itu, cukai tidak langsung ialah cukai yang secara tidak langsung yang dikenakan kepada individu ketika mereka melakukan transaksi barang dan perkhidmatan. Untuk makluman, cukai tidak langsung tidak dikenakan ke atas pendapatan hasil atau keuntungan pembayar cukai. Klasifikasi yang kedua ialah asas cukai. Asas cukai dimaksudkan sebagai jumlah nilai aset, hartanah atau pendapatan dalam sesebuah negara mengikut bidang kuasa yang telah ditetapkan. Untuk pengetahuan, asas cukai bagi cukai pendapatan individu adalah pendapatan, hasil atau keuntungan pembayar cukai tersebut dan ianya dilihat berdasarkan jumlah pendapatan tahunan seseorang individu. Selain itu, cukai ini diberi penekanan berkaitan jumlah aset atau pendapatan yang boleh dikenakan cukai kepada seseorang. Seterusnya, struktur kadar cukai. Di Amerika Syarikat, cukai pendapatan individu diukur menggunakan sistem percukaian progresif. Percukaian ini bermaksud kadar cukai dikenakan mengikut tahap pendapatan tahunan seseorang.
Untuk makluman, kadar peratusan cukai yang tinggi dikenakan terhadap golongan yang mempunyai pendapatan yang tinggi. Bagi golongan yang mempunyai pendapatan rendah pula, kadar peratusan cukai yang dikenakan juga lebih rendah berbanding golongan berpendapatan tinggi. Berdasarkan jadual, dapat dilihat sebanyak 7 kadar cukai yang dikenakan kepada rakyat di Amerika Syarikat yang berstatus bujang dan yang sudah berkahwin. Kadar cukai bermula pada 10% sehingga 37%. Berdasarkan jadual tersebut, dapat dilihat bahawa kadar cukai yang dikenakan oleh kerajaan kepada seseorang individu berbeza-beza mengikut tahap pendapatan yang diperolehi. Di Amerika Syarikat, sebanyak 37% kadar cukai dikenakan kepada individu yang mempunyai pendapatan yang tinggi, manakala bagi 10% kadar cukai yang dikenakan kepada individu yang mempunyai pendapatan yang rendah. Pendapatan yang boleh dikenakan cukai bagi individu bujang pada tahun 2021 pada kadar 10% sebanyak $9,950. Pendapatan individu bujang yang berjumlah $523,600 pula dikenakan kadar cukai sebanyak 70%. Bagi pendapatan cukai yang dikenakan bagi orang yang sudah berkahwin pada kadar cukai 10% itu sebanyak $19,900 dan sebanyak $628,300 pada kadar cukai 70% yang perlu dibayar oleh orang yang sudah berkahwin. Dapat disimpulkan di sini bahawa semakin tinggi pendapatan seseorang individu, maka semakin tinggi peratusan kadar cukai yang dikenakan. Seterusnya kita ke sejarah cukai pendapatan individu di Amerika Syarikat. Ia bermula dengan pengumbalan Undang-Undang Hasil 1916 dan Undang-Undang Hasil Perang 1917. Hal ini kerana ia bertujuan untuk membiayai kos peperangan dunia yang pertama yang dikatakan agak tinggi. Kadar peratusan cukai pendapatan persekutuan pada era itu adalah sebanyak 15% pada 1916, 67% 1917 dan 77% pada 1918. Kemudiannya pada tahun 1925 hingga 1931, kadar cukai telah menurun menjadi 25%. Seterusnya pada era 1929 hingga 1932, Amerika Syarikat telah mengalami fenomena The Great Depression di mana fenomena tersebut telah menyebabkan ketidakstabilan ekonomi negara. Dan fenomena tersebut juga menyebabkan Kongres bersetuju untuk menaikkan kadar cukai pendapatan bagi golongan yang berpendapatan tinggi dari 25% hingga ke 63%. Pada tahun 1945 pula, Perang Dunia Kedua telah berlaku di mana seperti biasa peperangan memberikan impak yang besar terhadap kenaikan kadar cukai pendapatan. Ia dibuktikan apabila kadar cukai kekal bertambah dan tidak pernah kurang daripada 70% pada era 1950-an hingga 1980-an. Selepas itu, Kongres telah bersetuju untuk mengubah Akta Pemulihan Ekonomi pada tahun 1981 dengan tujuan untuk membangunkan ekonomi di mana ia juga turut membantu mengurangkan kadar cukai pada ketika itu iaitu dari 70% hingga 50%. Selain itu, Akta Pembaruan Cukai 1986 juga memberi kesan kepada penurunan kadar cukai di mana ia mengalami penurunan sebanyak dari 50% hingga ke 28% dan ia bermula pada tahun 1988. Dengan kadar tersebut, para pengubah undang-undang beranggapan bahawa tiada keperluan untuk menaikkan kadar cukai pada ketika itu. Namun, kadar 28% itu hanya bertahan selama 3 tahun. Hal ini kerana pada tahun 1990 hingga 2012, kadar cukai pendapatan kembali mengalami peningkatan iaitu dari 28% ke 39.6%. Pada tahun 2003 hingga 2020 pula, Akta Pertumbuhan Ekonomi, Pelepasan Cukai dan Rekonsiliasi 21 telah memainkan peranan dengan membantu menurunkan kadar cukai dari 39.6% ke 35%. Kemudiannya, pelepasan cukai dan pengesahan semula insurans pengangguran dan Akta Penciptaan Pekerjaan 2010 telah berjaya mengekalkan kadar 35% sehingga pada tahun 2012. Seterusnya, kadar cukai pendapatan mengalami peningkatan semula apabila Akta Pelepasan Pembayar Cukai Amerika 2012 telah menyumbang kepada peningkatan iaitu 35% ke 39.7% pada tahun 2013 hingga 2017. Walau bagaimanapun, Akta Perlindungan Pesakit dan Penjagaan Berpatutan telah menyumbang kepada penambahan kadar cukai sebanyak 3.8%, sekaligus menjadikan kadar cukai pendapatan persekutuan maksimum iaitu 43.4%. Pada era sekarang iaitu pada tahun 2018 hingga 2021, cukai menurun dari 39.7% ke 37%. Namun, penambahan kadar cukai sebanyak 3.8% telah dikekalkan, sekaligus menjadikan kadar cukai pendapatan persekutuan maksimum adalah sebanyak 40.8%. Seterusnya adalah prinsip cukai pendapatan individu di Amerika Syarikat.
Prinsip yang pertama adalah prinsip equity. Prinsip equity dapat dicapai apabila sistem pencukaian yang digunakan mencukai individu pada tahap pendapatan yang sama ataupun berbeza secara adil dan seksama. Dalam mencapai prinsip equity dalam sistem pencukaian, terdapat dua keperluan, iaitu memenuhi dua jenis equity. Dua jenis equity itu adalah equity bergerak dan equity mendatar. Seperti sedia maklum, cukai pendapatan individu di Amerika Syarikat adalah bersifat progresif. Secara umum, cukai progresif adalah merupakan cukai yang dikenakan mengikut keupayaan tahap pendapatan seseorang ataupun individu. Oleh itu, prinsip equity berjaya dicapai apabila ia memenuhi dua jenis equity ini. Dalam hal ini, equity menegak berjaya dicapai apabila ia dapat dibuktikan melalui kurungan cukai yang mengelaskan kadar cukai dengan tahap pendapatan pembayaran cukai. Selain itu, equity mendatar juga berjaya dicapai apabila individu berbeza yang mempunyai keupayaan tahap pendapatan yang serupa membayar kadar dan jumlah cukai yang sama. Dengan itu, cukai pendapatan individu di Amerika Syarikat boleh dikatakan bersifat adil dan seksama. Okey, seterusnya prinsip keberkesanan pentadbiran cukai. Dalam prinsip ini, ia berkaitan dengan agensi yang terlibat dalam memungut hasil cukai di sebuah negara. Di Amerika Syarikat, agensi yang terlibat adalah perkhidmatan hasil dalam negeri. Seperti sedia maklum, keberkesanan agensi ini akan membantu meningkatkan hasil dan pendapatan negara. Terdapat beberapa faktor yang membuktikan keberkesanan perkhidmatan hasil dalam negeri dalam mentadbir hal-hal berkaitan percukaian. Yang pertama adalah seiring dengan peredaran teknologi dan zaman, e-file telah dicipta bagi memudahkan individu atau syarikat untuk memfailkan pendapatan bulanan. Selain itu, pada tahun 2018, 144.3 juta pembayar cukai melaporkan pendapatan kasar sebanyak 11.6 trilion dan 1.5 trilion cukai pendapatan individu telah direkodkan. Kemudiannya, pada tahun 2020, peningkatan dalam pendapatan individu telah direkodkan iaitu menjadi sebanyak 1.6 trilion. Peningkatan ini telah didorong oleh hukuman atau denda yang dikenakan akibat kegagalan dalam pembayaran cukai. Hukuman yang dilaksanakan adalah berbentuk penalti sebanyak 5% dari jumlah cukai yang belum dibayar setiap bulan sehingga kadar maksimumnya iaitu sebanyak 25%. Selain itu, denda sebanyak $435 akan dikenakan akibat daripada kelewatan pembayaran cukai iaitu selama 60 hari. Oleh itu, faktor-faktor ini cukup menggambarkan keberkesanan perkhidmatan hasil dalam negeri dalam menguruskan hal-hal berkaitan percukaian di Amerika Syarikat. Sekian, terima kasih. Secara keseluruhan, percukaian dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Hal ini kerana ukuran kadar pertumbuhan mempengaruhi proses pembangunan negara. Jadi, ia bergantung kepada jumlah hasil cukai yang dapat dikumpulkan. Melalui sistem percukaian, kerajaan juga dapat mengagihkan pendapatan secara saksama, menstabilkan harga barangan di pasaran dan dapat mengawal penjualan barangan dan perkhidmatan. Klasifikasi cukai mempunyai peranan yang penting dalam menentukan nilai dan kadar cukai bagi barangan dan perkhidmatan tertentu. Secara ringkasnya, tinjauan kes di Amerika Syarikat, negara mereka telah mengamalkan sistem cukai yang berkadar progresif dengan mengenakan cukai pada tahap keupayaan pendapatan individu. Tujuannya tidak lain tidak bukan hanyalah untuk meningkatkan pendapatan negara tersebut sekaligus membolehkan kerajaan membiayai perbelanjaan tahunan negara. Struktur kadar cukai progresif ini merangkumi pengenaan cukai terhadap pendapatan individu yang bermaksud jika pendapatan individu adalah tinggi, maka kadar cukai yang perlu dibayar adalah tinggi. Sekaligus ini menyebabkan jumlah cukai yang perlu dibayar juga adalah tinggi. Walaupun cukai dilihat sebagai beban kepada rakyat, namun ia adalah untuk kebaikan semua pihak. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.